Hai anak-anak, bersama lagi dengan Cikgu Noria dalam kelas Pendidikan Moral KSSR 3 Masalah Pembelajaran. Tajuk kita pada hari ini adalah 7 perpuluhan sifar, yaitu kasih, sayang. Standard kandungan 7.1, menyayangi, bilik darjah, dan standar pembelajaran 7.1.1, yaitu menyatakan cara-cara menyayangi bilik darjah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid boleh yang pertama menyatakan cara-cara menyayangi bilik darjah dengan betul, dan yang kedua, murid boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian mereka. Baiklah anak-anak, sekarang cikgu akan terangkan cara menyayangi bilik darjah. Anak-anak, dengar dengan teliti ya. Cara menyayangi bilik darjah yang pertama adalah menyapu lantai. Menyapu lantai. Sebagai contoh, sekiranya anak-anak ternampak lantai di kelas anak-anak berada dalam keadaan yang kotor ataupun ada sampah, anak-anak perlulah menyapu lantai tersebut. Kenapa ya anak-anak? Ya, betul. Kita perlu menyapu lantai yang kotor supaya lantai di kelas anak-anak sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Cara menyayangi bilik darjah yang kedua adalah mengelap meja. Mengelap meja. Sekiranya meja di kelas anak-anak kotor, anak-anak perlulah mengelap meja tersebut. Tujuannya supaya anak-anak selesa menggunakan meja tersebut. Cara menyayangi bilik darjah yang ketiga adalah mengelap tingkap. Mengelap tingkap. Jikalau tingkap di kelas anak-anak kotor ataupun berdebu, anak-anak perlulah mengelap tingkap tersebut supaya tingkap di kelas anak-anak berada dalam keadaan yang bersih. Cara menyayangi bilik darjah yang keempat adalah menyusun kerusi dan meja. Menyusun kerusi dan meja. Sebagai contoh, sekiranya anak-anak ternampak meja dan kerusi di kelas anak-anak tidak tersusun, jadi anak-anak perlulah menyusun kerusi dan meja tersebut. Terutamanya sebelum balik dari sekolah, anak-anak perlulah memastikan kerusi dan meja di kelas anak-anak berada dalam keadaan yang tersusun. Cara menyayangi bilik darjah yang kelima adalah membersihkan papan putih. Membersihkan papan putih. Sebagai contoh, setelah guru selesai mengajar di kelas anak-anak, anak-anak bolehlah membersihkan papan putih tersebut. Tujuannya adalah supaya papan putih di kelas anak-anak sentiasa bersih dan sebagai persediaan ke kelas yang berikutnya. Cara menyayangi bilik darjah yang keenam adalah menghias papan kenyataan. Menghias papan kenyataan. Sebagai contoh, anak-anak bolehlah menampal hiasan ataupun melekatkan info-info yang berguna di papan kenyataan tersebut, supaya papan kenyataan di kelas anak-anak sentiasa cantik dan kemas. Cara menyayangi bilik darjah yang ketujuh adalah menyusun buku. Menyusun buku. Setelah membaca buku-buku yang ada di dalam kelas anak-anak, anak-anak perlulah menyusunnya semula supaya
Buku-buku tersebut tidak hilang dan sentiasa berada dalam keadaan yang kemas. Cara menyayangi bilik darjah yang ke-8 adalah menghias bilik darjah. Menghias bilik darjah. Contohnya, anak-anak bolehlah meletakkan pasu bunga ataupun bunga hiasan di dalam kelas anak-anak ataupun menampal pelbagai hiasan di dalam kelas. Tujuannya supaya kelas anak-anak kelihatan cantik dan ceria. Cara menyayangi bilik darjah yang ke-9 adalah membuang sampah ke dalam tong sampah. Membuang sampah ke dalam tong sampah. Sebagai contoh, sekiranya anak-anak ternampak sampah di dalam kelas anak-anak perlulah mengutip sampah tersebut dan membuangnya ke dalam tong sampah. Cara menyayangi bilik darjah yang terakhir adalah mematuhi jadwal bertugas. Mematuhi jadwal bertugas. Contohnya, sekiranya pada hari tersebut anak-anak bertugas untuk menyapu lantai, jadi anak-anak perlulah menjalankan tugas tersebut dengan baik. Ini kerana kebersihan kelas adalah tanggungjawab kita bersama. Baiklah anak-anak, secara kesimpulannya hari ini kita telah belajar 10 cara menyayangi bilik darjah. Antaranya adalah menyapu lantai, mengelap meja, mengelap tingkap, menyusun kerusi dan meja, membersihkan papan putih, menghias papan kenyataan, menyusun buku, menghias bilik darjah, membuang sampah ke dalam tong sampah, dan mematuhi jadwal bertugas. Cikgu harap anak-anak dapat ingat dan dapat melakukannya di dalam kelas ataupun bilik darjah anak-anak. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye.